Bismillahirrahmanirrahim. So kita start dengan page 23. Probability density function. Okay kelas. Cikgu dah sebut-sebut kan PDF, CDF. Ni lagi satu version PDF tapi untuk continuous. Beza PDF. Beza PDF untuk continuous, D dia mewakili density. Kalau PDF untuk discrete, distribution. Boleh. So kena jelas lah soalan kadang-kadang dia cakap find the probability distribution function. Tu tak ada lain dah. Biasanya tu adalah discrete. Okay, so density adalah continuous punya. Okay. So continuous random variable theoretical representation of continuous variable such as, so benda yang sama lah, benda yang kita boleh measure, bukan boleh count. So kita tengok the continuous random variable specified is a probability density function. So dia sebut sekali lagi dalam bentuk fx. Boleh. Sebelum ni probability distribution function dia ditulis dalam bentuk px is equal to x. Okay, so beza lah. Lepas tu dia ada range in between negative infinity sampai infinity. Nanti korang akan nampak lagi jelas lah apa yang dimasukkan, kenapa range dia negative infinity to infinity. Okay, so if the probability density function is greater and equal to 0, fx is greater and equal to 0 for all value of x, so integration, dan cikgu dah ingatkan hari tu, bila masuk continuousnya kita akan main balik dengan integration, kita akan kena recall balik differentiation, tapi basically dia punya differentiation dengan integration ni tak adalah sampai kena guna apa rule-rule yang terlalu susah lah, basic-basic saja. Okay, so kita tengok kat sini. So integrate from negative infinity to infinity for fx, total dia mesti equal to 1. Kenapa equal to 1? Balik kepada random variable. Apa syarat untuk random? Apa syarat untuk random? Total dia 1. Ya, total dia 1 kan. So x is known as continuous random variable. Syarat dia integrate function tu dapat 1. Andai kata tak dapat 1, dia bukan random variable lah. Okay, so kat bawah ni okay, kat bawah ni kita tengok so basically fx ni kalau kita integrate kita akan dapat area under the curve lah. So area under the curve ni total dia nanti kalau daripada negative infinity sampai infinity, negative infinity sampai infinity, total dia mesti 1. Boleh, total dia mesti 1. Okay, so kita baca sikit lah dekat statement kat bawah ni. Ingat, untuk case continuous, kita mencari area under the curve. Okay, so kita baca sekejap. Nombor 1 ni, if x is a continuous random variable with a probability density function fx, then px between a and b is integrate from a to b fx dx. Notice that integrate a to b fx dx is area enclosed by, boleh, enclosed by the curve, x-axis, line x equal to a, x equal to b. Basically, mencari area under the curve. Boleh? Basically, mencari area under the curve. So, yang tu korang kena jelas lah, area under the curve. Okay. Ni satu lagi statement, kadang-kadang pelajar termiss. Ni. When px is equal to k, ataupun cikgu ambil lah px is equal to a value, 2 lah. Jawapan dia mesti kosong. Boleh? Sebab mencari area mesti ada range dia. So 2 sampai 3. Kalau seorang-seorang je, andai katalah cikgu buat kat sini satu graf. Boleh, satu graf. Inilah graf dia. Lepas tu tiba-tiba dia nak cari px is equal to 2. So px is equal to 2, tak ada area. So 2 seorang-seorang je. Boleh, dia tak ada area. So px is equal to 2 ataupun equal constant takkan ada lah untuk case case continuous. Tapi dia akan dalam bentuk range. So boleh tengok kat bawah ni So A ke B, A ke B, A ke B. Apa yang membezakan contoh-contoh ni adalah, awak tengok sini ada equal, sini ada equal, sini ada equal, sini tak ada equal. Sini ada, ni tak ada equal, ni ada equal, ni tak ada equal untuk both side.
Tapi dia cakap unlike discrete distribution, we do not need to worry about inequalities. Boleh? So maksudnya dia cakap kalau discrete kita akan check. Kalau discrete px less than 1, so 1 dikira lah 1, 0. Tapi kalau px greater than 2, 2 tak dikira, dia akan jadi 3, 4 dan seterusnya lah. Boleh? Tapi kat sini andai kata p 3 until 6, 6 dengan 3 tu akan dikira lah. So jangan risau pasal inequalities sebab dia continuous. Okay, boleh kita cuba buat example 19 ni. Boleh kelas? Boleh. Boleh Okay, so kita mulakan dengan example 19. Andai kata cikgu hilang, tolong mesej dekat ni Cikgu risau laptop cikgu hang lagi. Okay, a continuous random variable x has probability density function. Dalam bentuk fx is equal to 1/4 4 minus x. Ingat, hari tu cikgu dah sebut kan, discrete pun boleh ditulis macam ni tapi dia punya nilai dalam bentuk 1, 2, 3, 4. Dia satu-satu. Tapi untuk case ni tak, dia mesti interval. Boleh, bentuknya mesti interval. Okay, soalan pertama dia sketch the graph of fx. Verify that it satisfy the condition of a probability density function. Okay, so apa kita perlu buat untuk soalan ni ialah lukis graf. Boleh? Lukis graf. Okay. So graf dia mudah je. Kenapa cikgu cakap mudah? Dia adalah graf linear. So A. Kita start. Garis. This one is x-axis. Atas is y-axis. So kita ada 1 until 3. Cikgu anggar je lah tempat dia. Cikgu letak kat sini. 1 to 3. Okay. So apa yang perlu kita buat? Kita substitute value Kita substitute value. So masuk 1 kat sini. 4 minus 1 got 3. So 3/4. Sini kita ada 3/4. Sini 3/4. 1. Lepas tu kemudian kita ada masuk 3. Nilai terakhir dia. So 4 minus 3 got 1. So 1/4. Cikgu letaklah kat sini 1/4. So kat sini. Alright, so kita pun tarik sebab dia satu line. Basically inilah graf dia. Dan kita akan cuba mencari area under the curve. Untuk menentukan sama ada dia probability density function yang random atau tak. Okay, so apa yang perlu kita buat untuk check satisfy dia, untuk condition dia ni, kita cuba integrate lah. Ingat, integrate daripada negative infinity sampai infinity fx dx. Alright, so kita masukkan lah. Oleh sebab daripada negative infinity sampai 1 tak ada function. Daripada 3 sampai infinity tak ada function. So kita akan fokus dekat 1 sampai 3 sahaja. So 1 sampai 3, fx dia adalah 1/4. Cikgu letak kat luar. 4 tolak x kat sini. dx. Okay, 1/4 ni cikgu letak kat luar. So kita cuba integrate lah. So we have 4x minus x square divide by 2. So 1 dengan 3. So tugas kita dah mudah lah. Lepas ni kita just masukkan je 1/4 dalam bracket 4 times 3 minus 3 square divide by 2. Settle untuk satu benda. Minuskan dengan 4 times 1 minus 1/2. Okay, kelas. Cikgu nak minta korang kirakan sekejap berapa jawapan dia. Ya, Jun Hong. Kenapa Jun Hong? Salah tekan juga, sorry. Okay. Ya, berapa jawapan dia? Sini 12. Tolak 9/2. Sini 4. Tolak setengah. Okay, kelas berapa?
3/4. 3/4. Ya, biar betul. Ya. Seorang. Takkan Syahri seorang je yang satu. Dalam ni 4 kan? 4. Dalam ni 4. Dalam yang cikgu tunjuk ni 4. So 4 sini jawapan dia should be 1. Okay. So itulah dia nak cakap kita punya function ni bila integrate daripada negative infinity to infinity dia akan dapat 1, which is probability density function lah yang random. Boleh? Okay. So habis cerita pasal nak soalan A, soalan B pula. Soalan B dia cakap Px less than 2. Okay, Px less than 2. So Px less than 2 kita akan ambil daripada daripada 1 until 2. Dia sepatutnya daripada 2 sampai negative infinity lah. Tapi oleh sebab sampai 1 je ada function, yang ni dah tak ada function. So kita akan integrate daripada 1 sampai 2 saja. So 1/2, 1/4 cikgu letak kat luar. Sini kita ada 4 tolak x dx. So kita dah buat lah hasil integration dia tadi. So tak payah pening-pening. 4x tolak x square over 2. Sini adalah 1, 2. So masuk nilai macam biasa. Boleh. Untuk makluman kita boleh pakai kalkulator kita. Boleh pakai kalkulator untuk dapatkan nilai. Maksudnya tanpa step ni. Use calculator. Terus boleh bagi jawapan. Tapi dengan syarat ni ada. Boleh, maksudnya hasil integration tu ada. Jawapan terus awak nak letak kat sini tak ada masalah. Okay, so kat sini kita ada 4 times 2. Minus 4/2. 1. Tolakkan dengan berapa tadi? Kita ada 4 minus 1/2 kat sini. Boleh? Okay, so kita terus berjalan lah. Jawapan dia kat sini adalah 5/8. Boleh? So nanti double check jawapan dia 5/8. Dan jawapan dia tak akan lebih daripada 1 sebab kita punya maximum area under the curve adalah 1 sebab dia random variable. Okay kelas, boleh dapat 5.8? Dapat. Okay, dapat So kalau dapat, kita proceed seterusnya kepada soalan B. Okay, so kita masih lagi bermain dengan integration. So dia cakap continuous random variable x has probability density function. Ni kita ada fx is equal to kx cube for x between 0 to 4. X 0 to 4. Find the value of k. So senanglah tugas kita. Daripada 0 sampai 4. K cikgu letak kat luar. X kuasa 3 dx. Jawapan dia sama dengan 1. Sebab apa? Ni random variable. Okay, teruskan. K letak kat luar. Sini kita ada x kuasa 4 divide by 4, 0 to 4. Sama dengan 1. Kerja kita masih lagi mudah sebab salah satu nilai dia adalah kosong. Buat 1 je. Boleh buat 1 je. Sini kita ada 4 kuasa 4. 4 kuasa 4 bahagi 4. So 4 kuasa 3 jawapan dia. So kita ada 4 kuasa 3 berapa jawapan dia? 64. So 64K sama dengan 1. So K sama dengan 1/64. Which is kita ada fx kita sama juga dengan 1/64 x cube. Alright, dah. Boleh kelas? Boleh ke? Boleh. Boleh, okay. So kalau boleh. Boleh cikgu. Kalau boleh kita proceed kepada soalan B, which is dia minta mencari Px between 1 and 3. So 1 and 3 senang je. Integrate daripada integrate daripada 1/64 cikgu letak kat luar x kuasa 3 untuk 1 sampai 3 dx. Alright, so yang penting adalah
hasil integration. Boleh, yang penting adalah hasil integration. X kuasa 4 over 4. Lepas tu 1 dengan 3. Lepas tu kat sini awak terus boleh tekan kalkulator. Cikgu tahu kalkulator awak canggih. Even kalkulator hitam yang version lama tu pun boleh selesaikan integration ni. So jawapan kat sini cikgu ambil sebagai 5 bahagi 16. Boleh. So direct. Daripada sini tekan kalkulator. Tapi ingat daripada sini perlu ada. So calculation kena ada lah. Ataupun case ni proses integration. Part ni kena ada. Part dapat nilai ni okey, terus tekan calculator. Okey. So dah dapat untuk yang kedua. Yang ketiga dia minta Px greater than 2. So Px greater than 2 sebab kita punya range 0 hingga 4. Boleh, tadi dia nak 1 sampai 3. So settle lah. Tapi kalau dia nak 2 ke atas, so 2 ke atas. Boleh. So tak ada lain kat sini pilihan kita. Integrate 1/64, 2 sampai 4. X cube. So masih lagi benda yang sama kita main. So 1/64 integrate x to the power of 4 over 4. Sekali je sebenarnya. So sini kita ada 2, 4. Okay, tekan calculator. Tengok apa jawapan dia. Perlu cikgu ajar ke menggunakan calculator untuk integration? Perlu tak kelas cikgu ajar? Boleh? Perlu ke cikgu ajar integration guna calculator? Tak perlu Okay, so tak perlu. Buat apa jawapan dia? 15/16 bukan? Ya, betul. 15/16. 15/16. So ni lah jawapan dia. Alright kelas. So C dah settle. Kita cuba melihat soalan seterusnya. Example 21. Okay. So soalan makin complicated lah. Senang cerita. Sebab apa? Sebab dia dah cuba jadikan random variable untuk continuous ni dalam bentuk piecewise. Boleh dalam bentuk piecewise. Okay. So tak apa. Kita teruskan juga. Tak ada masalah pun. Okay. Yang pertama dia minta kita cari nilai K. Boleh? Yang pertama dia minta kita cari nilai K. So apa kita buat? Cikgu letak kat bawah nilai soalan A dulu Banyak soalan dia yang sampai E. So cikgu cuba settlekan semualah. Okey, soalan A dia cakap cari nilai A. So cari nilai A, apa perlu kita buat adalah integrate negative infinity sampai infinity fx sama dengan 1. So ni yang asas yang kita perlu buat lah. Okey, tapi untuk kita punya function ni, dia macam ni. 0 sampai 2 function lain. Lepas tu 2 sampai 3 function lain. So kita terpaksa pecah function lah kat sini. So cikgu buat kat sini integrate. Boleh integrate K duduk kat luar. Sini 0 sampai 2 X plus 1 dx 1. Kita tambahkan ada K juga tapi dalam ni ada 2. So sini 2 sampai 3 dx. Jawapan dia adalah 1. Okey. So kita cuba settlekan hasil integration dia. Kat sini ada K kat luar. Sini akan ada X square over 2 plus X. Settle satu benda 0 sampai 2 plus kita ada K kat luar ni. Kita ada 2X. 2 over 3. 2 until 3. Okey kelas. Sama dengan 1. Kita cuba settlekan satu-satu Yang depan ni tak ada isu. Yang depan ni tak ada isu sebab kena masuk satu nilai je. K dalam bracket kat sini 2 kuasa 2 4 bahagi 2 dapat 2 tambah 2. Boleh? Tambahkan kat sini kita ada K kat luar. Sini 6 tolakkan dengan 4. Sama dengan 1. K. So sini dapat 4. 4K. Sini dapat 2K. Sama dengan 1. Sini dapat 6K sama dengan 1. Dan K sama dengan 1/6. Okay, boleh kelas? Boleh. Boleh Boleh? cikgu. Okay. So kita teruskan.
K sudah dicari, dia minta kita sketch. Okey, untuk sketch, cikgu padamlah yang ni sikit. So, cikgu sketch kat atas lah. Cikgu cuba mencari space. Padam. Okey, kita padam kat atas ni, kita cuba sketch graf dia. Okey. So, sama, part C. X dan Y. Sini X. Sini part CY. Alright. Kita ada kosong sampai 2. Kosong sampai 2, 2 sampai 3. Assume lah. Assume Alright. So, sekejap. Okay, tak apa. Kita teruskan je. Oleh sebab yang pertama ni, graf dia adalah graf linear. Oh, sebelum tu kita tulis balik dia punya function apa. Sini dah jadi 1/6. Sini nilai dia bukan dah 2K lagi, dia dah jadi 1/3. So nilai baru dia lah. Okay, so kita masuk dulu. So, kita masuk kosong. Jawapan dia adalah 1/6. Boleh. Masuk kosong, jawapan dia adalah 1/6, which is kat sini lah. Okay, yang kedua, bila kita masuk 2, tengok apa jadi. Dia akan dapat 3/6. So 3/6 cikgu letak kat sini lah. 3/6. So ni kosong, ni 2, ni 3. So 3/6 duduk atas ni. Boleh? Awak nak tarik dia punya graf naik ke atas pun dah boleh. Okay. Lepas tu, tengok sini boleh kita buat dia sebagai open. Sekejap, cikgu betulkan. Cikgu betulkan kat sini sikit. Alamak, bilang terus. Okay, cikgu draw balik. Sini kita tarik, jadikan dia open. Sebab apa? Dia cakap dekat 2 dia open. So ni bold, atas ni dia open. Okay, kita sama balik dekat 2 sampai 3. 2 sampai 3 nilai dia adalah 1/3. So 1/3 adalah 2/6. Ni 1/6, 2/6 kat sinilah. So cikgu boldkan dekat 2, cikgu tarik pergi kat 3, cikgu boldkan. Boleh. So ni graf kita, ataupun kalau nak cari area tu, area under the curve lah. Ni bentuk dia. So area under the curve ni yang akan dapat 1. Tambah-tambah lah. Okay. Basically inilah graf dia. So sketch. So siap. Siap yang B. Lepas tu find mode. Boleh. Find mode. Okay. Cikgu buat dekat bawah. Ini B sorry. Ni C. Mode. Mode adalah highest probability. The highest. Case ni highest probability lah. Yang case sebelum ni highest frequency. So highest probability. So kita tengok kat sini highest probability adalah setengah. Boleh? Adalah setengah. Ni lah jawapan dia. Boleh masuk 2 dapat setengah. So kat sini lah. So nilai dia untuk case ni highest probability adalah nombor 2. Ataupun boleh tulis X sama dengan 2. Okay, itu probability. Dia punya mode lah. Okay, seterusnya D. Okay, part ni kena hati-hati sikit sebab dia minta find P between 1.5 to 2.5. 1.5 to 2.5. So P 1.5 until 2.5. Okay, cuma part ni kena hati-hati sebab apa? Sebab 1.5 duduk somewhere dekat sini. 1.5, 2.5 duduk in the middle dekat sini. So akan combine dua equation untuk selesaikan soalan ni. So cikgu buat kat bawah ni lah. Okay, so untuk yang pertama, dia adalah 1/6 integrate from 1.5 until 2. Kita ada x plus 1 dx. Kita tambahkan daripada 2 until 2.5. Kita ada 1/3 kat sini kan? Ataupun nak letak 1/3 pun okey sebab dia constant dx. Boleh? Okay, tugas kita sekarang mesti tunjuk hasil integration dia dulu. So x square plus x over 2 kat sini. So 1.5 until 2 plus. So 1/3 boleh keluar kat sini. Dia jadi x sahaja. Kita ada 2 until
2.5. Okay. So daripada sini, kita ada 1/6, 1.375. Kita pluskan dengan 1/6. Okay, so dah dapat jawapan, nanti kita just tambah je lah 0.396 jawapan dia. Okay kelas. Cikgu bagi masa awak check kejap. Tengok yang penting daripada soalan ke benda ni wajib ada. So integrate ataupun proses of integration. Yang ni kena ada. Tapi part ni daripada sini ke sini is okay. Kita gunakan calculator je. So sini kena ada lah jawapan dia. Lepas tu sini pun kena ada sebab ada 2 part kan. Lepas tu total up kan dapat jawapan dia. Alright. Dah ke belum? Dah cikgu. Dah. Okay. So soalan seterusnya adalah kita ada PX greater than 1.8. Boleh? 1.8. Alright. So dia nak greater than 1.8. So kita ada beberapa teknik lah kat sini cikgu tunjukkan balik kepada dia punya range. Kita ada 0 sampai 2, 2 sampai 3. So ada 2 teknik lah. Yang pertama, sama ada kita buat macam ni, daripada integrate daripada 1.8 sampai 2 fx dx, lepas tu tambahkan dengan 2 sampai 3 fx dx. Ni salah satu teknik lah. Boleh, ataupun kita boleh buat satu tolakkan dengan integrate 0 sampai 1.8. Boleh, fx. Kita ambil, kita nak sebelah sini, tapi kita tolakkan sebelah sini. Boleh. So cikgu pilih method yang kedua lah. Boleh, cikgu pilih method kedua supaya 1.8. Satu benda je kita nak integrate. So tak perlu integrate banyak-banyak So kita ada 1 tolak integrate 0 until 1.8 fx. So fx kita 1/6 x tambah 1 dx. So jangan lupa first step dia mesti tunjuk hasil ataupun process of integration. So kat sini kita ada x square over 2 plus x. Dia duduk ulang benda sama je. 0 sampai 1.8. Alright, so just totalkan je 1 tolak 0.57 jawapan dia. Jawapan kita yang akhir adalah 0.43. Okay, so far kelas. Boleh follow tak untuk PDF? Boleh. Boleh. Boleh cikgu. Boleh Okay, so masalah sebenar kita di CDF. Jadi kita tengok So sekarang pukul 4. So kita tengok CDF pula. Cikgu ke bawah part ni kita kena hati-hati sikit lah. Kalau boleh, kalau dalam video ni cikgu nak diulang-ulang sampai faham lah. Boleh. Okay, so kita tengok yang seterusnya cumulative. So samalah konsepnya dengan dengan discrete. Yang ni disebut cumulative distribution function. So takkan jumpalah cumulative density function, dia tak jumpa. Dia distribution juga, cuma untuk case continuous. Boleh? Yang ni nama dia CDF juga. Cikgu short form kan. Cuma CDF untuk hak milik continuous. Okay, so kita tengok sama lagi, dia pakai masih sama simbol capital F. Tapi integrate negative infinity until x. Hari tu sama juga. Capital F x adalah px less than equal to x. Dia berhenti sampai sini. Boleh, dia berhenti sampai sini. Ataupun dia tulis macam ni. Summation of px x. X tu dia tulis x kat atas ni kan. Tu untuk discrete. Tapi untuk continuous, dia buat dalam bentuk integration. So negative infinity until x. Kalau kita buat satu nilai kat sini, contohlah 3. Negative infinity sampai 3, dia akan dapat F3. Boleh?
Cikgu sekejap. Cikgu padam. So kita tengok kalau fx mesti kita buat negatif infinity sampai x. Fx barulah kita dapat capital Fx. Tapi kalau kita buat negatif infinity sampai 2, dia berpandukan atas ni So kalau 2, sini adalah F2. Fx which is dapat nilai. Boleh sebab kita nak dapat function. Nak dapat function, atas mesti x. Nak dapat nilai, so value, atas mesti value. Okay, so just notice je lah, discrete random variable, px replaced by fx. Summation replaced by integration punya simbol. Okay kelas, boleh follow? Boleh follow kelas? Boleh. Boleh? Boleh ke? So apa yang kita faham kat sini, nak cari function adalah integrate that function tu sampai x. Okay. So kita tengok sekejap. Dekat bawah ni ada gambar curve lah. Boleh, ni contoh curve je lah. Bukan normal distribution tapi contoh curve. So dia cakap fx, in fact, given by the area under the curve, so y equal to fx up to negative infinity anti x. Indicate by the shaded region. So macam ni lah. So daripada sini, kumulatif kan? Sampai satu nilai. Lepas tu sekejap lagi kita tambahkan daripada sini sampai satu nilai. Dapat yang seterusnya lah. So dia akan keep tambah lah. Okay, so kat sini pula dia ada notation lagi. F negative infinity dapat kosong. Lepas tu F infinity akan dapat 1. Betul lah, daripada negative infinity sampai infinity dia akan dapat 1. So area, total area under the curve. Lepas tu Px less than equal ataupun Px less than A saja adalah Fa. Lepas tu kalau in between, ni tengok case in between tak kisahlah ada equal ke, ada equal sebelah ke, ataupun kanan atau kiri ada equal, ataupun tak ada equal. Ni bentuk dia. F besar B tolak F besar untuk A. So capital FB ataupun kumulatif untuk B tolak untuk A. Yang ni sekejap lagi kita tengok by detail dekat soalan. Okay, so soalan pertama dia adalah macam mana nak dapatkan cumulative distribution dulu untuk sesuatu function yang datang daripada PDF. Okay, so kita just recall balik PDF, CDF, discrete. Kalau discrete, PDF ke CDF tambah. Lepas tu daripada CDF ke PDF kita tolak. Kalau continuous, sekejap lagi kita akan tengok. So continuous punya case sama lagi, sebutannya masih PDF, CDF. So daripada PDF ke CDF integrate, daripada CDF ke PDF differentiate. Okay. So harap jelas So yang ni ambil lah, letak kat tepi tu dia untuk nota tepi. Okay. So kita teruskan kita punya pencarian untuk kumulatif. Okay. So cikgu buat sini kita ada satu function. Function kita tu fx is equal to 1 over 8x. Betul kat atas ni. Lepas tu dengan range dia adalah 0 sampai 4. Okey, biasanya cikgu akan buat dalam bentuk table supaya nampak lagi tersusun lah. Cikgu buat dalam bentuk table Ini yang fail Okey, cikgu buat dalam bentuk table. So yang ni cikgu akan tulis sebagai interval. Lepas tu yang ni cikgu akan tulis sebagai capital Fx tu sendirilah. Fx sama juga daripada negatif infinity sampai x untuk Fx dx. Boleh. So untuk case ni cikgu akan buat satu number line. Boleh, cikgu akan buat satu number line. So 0 sampai 4. So kita ada 3 interval kat sini. Satu interval yang pertama
kurang daripada kosong, antara kosong dengan 4, lepas tu satu lagi 4 ke atas. Okey. So cikgu cuba buat dulu yang pertama, interval yang pertama adalah x less than 0. Boleh? Cadangannya lah, kalau sini ada equal, sini less than sahaja. Kalau sini ada less than sahaja, kita equalkan kat sini lah. Tapi tak ada isu besar sebab dia continuous. So apa kita buat? Fx, capital Fx sama juga dengan integrate daripada negative infinity sampai x. Boleh ingat sampai x Untuk kes yang pertama ni fx dx. So kita tengok dekat range kosong ke infinity ada function tak? Kita tengok dekat range ni ada function ke tak? Dengan satu lagi range ada function ke tak? Tak ada. Tak ada function So function ni ada dekat area sini je. So apa yang kita buat ataupun apa nilai kita kat sini, dia adalah integrate negative infinity 2x untuk kosong dx, which is jawapan dia kosong. So untuk kes interval pertama, jawapan dia kosong. Okay, so kita pun tarik untuk table seterusnya untuk 0 sampai 4. Boleh? Kes 0 sampai 4 pula, kita akan kumulatifkan dia. So capital Fx sama dengan F0 tambah 0 sampai x Fx dx. Boleh? Kita tengok F0, cikgu tulis kat sini, F0 sama juga daripada negative infinity sampai 0, Fx. Boleh? Which is, yang ni kita cari tadi jawapan dia adalah 0. Kat atas ni. Cikgu ambil, cikgu tarik, cikgu letak kat bawah ni. Boleh? Tapi F0 nilainya adalah 0. So dia tak bagi efek besar lah. Tapi yang nak diintegrate adalah benda ni. Benda kat belakang ni. Sebab antara 0 sampai 4 function kita adalah 0, x, 1/8 cikgu letak kat luar ni adalah x, ni dx. So kalau kita settlekan, sini akan dapat 1/8. Dalam bracket kita ada x square over 2. Sini ada 0 dengan x. So jawapan kita senangnya sebenarnya. X gantikan sahaja dengan x. So nilainya sama. So dia tinggal 1/8 x square over 2. Sebab masuk 0, dia tak akan bagi efek. So ni jawapan kita. So dianya adalah x square over 16. Okay, siap yang second interval. Third interval adalah untuk x lebih besar daripada 0. So, x lebih besar daripada 4. Okay, untuk f lebih besar daripada 4, kita membuat perkara samalah. Capital Fx is equal to F4. Boleh? F4 tambahkan dengan integrate negative infinity until x, Fx dx. Boleh? So fokus kita kat sini, cuba kita tengok untuk lebih besar daripada 4, ada equation tak? Tak ada. Tak ada equation Atas ni tak ada equation. So lebih besar daripada 4 tak ada equation. So which is belakang ni nanti akan dapat 0. Ni akan dapat 0. Tinggallah F4 saja. F4 kita nak tengok kat mana? Kita akan masukkan function ni. Boleh? Kita akan masukkan function ni menggunakan ni. So F4 kita adalah 4 kuasa 2 bahagi 16. Which is jawapan kita adalah 1. Boleh? Okay, so kita siap dah bentuk ni. So kita ada 3 interval 1, 2, 3. So cikgu akan tulis balik dalam bentuk soalan bentuk capital F lah. Sini kita ada capital Fx sama juga dengan atas kita dapat 0, bawah kita dapat 1, atas dia adalah untuk x less than 0, bawah dia untuk x greater than 4, yang kat tengah-tengah adalah x square over 16 untuk
kosong until 4. So, sekejap. Cikgu merahkan yang ni, mesti ditulis. Boleh. Ni. Compulsory. So dah siap proses yang dalam box ni, dalam table ni. Yang ni mesti ditulis. Yang compulsory ni mesti ditulis. Maksudnya kita akan tulis balik kita punya capital FX. Okey, cikgu buat satu example lagi. Tak habis lagi. Dia minta kita sketch pula. So kita sketch, cikgu sketch kat bawah ni lah. Okey, dia minta kita sketch Okey, dia minta kita sketch. Tengok jap. Kita ada capital FX kita apa tadi? Kita ada 01 01. Kosong untuk X lebih kecil daripada kosong. Lepas tu X lebih besar daripada 4. Kita ada X square over 16 untuk kosong until 4. So sketching dia mudah je. Sebab dia 0 sampai 4 je. Kita tak ambil. Kita punya Allah Cuba tarik. Okay, better. So ni X. Ni adalah capital F. Okay, so nilai yang pertama adalah kosong. Kosong tu sendiri. So when X is equal to 0, sini adalah kosong. Ataupun kita tahu graf kita ni less than 0 adalah kosong. Cikgu boldkan sikit guna colour lain. Ni 4C dia colour merah. Ni. Less than 0. Boleh. Lepas tu sampai 4. Sampai 4 graf dia adalah kuadratik. X square over 16. Graf kuadratik. Kat sini graf kuadratik. Start daripada kosong. Dan nilai kat sini adalah 1. Paling besar. Sebab kita masukkan 4 dapat X square. So sorry. 4 square 16. 16 over 16 dapat 1. Tapi untuk lebih besar daripada 1. Graf dia adalah macam ni. Okey kelas, boleh? Boleh. Boleh okey. Untuk yang C dia minta kita cari calculate P2X3. Oleh sebab yang ni ada dekat page depan tadi, F2 sampai 3 boleh pakai F besar, 3 tolak F2. Oleh sebab dia duduk di antara hanya satu range saja yang akan ada function. 0 hingga 4 saja. So kita akan pakai nilai yang sama lah. So kita akan masukkan. So F3 adalah nilai itu sendiri. 3 kuasa 2 bahagi 16. Tolakkan dengan 2 kuasa 2 bahagi 16. Boleh. Sini akan dapat 9/16. Tolakkan sini 4/16. Jawapan kita 5/16. Okey kelas. So far faham tak? Boleh. Crucial part adalah menukarkan PDF kepada CDF dengan menggunakan benda ni lah. Okey. Sempat ke buat satu soalan lagi? Soalan bawah ni. Sempat ke kelas? Boleh. InsyaAllah sampai. Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. So kalau boleh, kita padam soalan ni. Okey, kita padam soalan ni, kita tukar soalan. Soalan dia adalah small f is equal to, dalam bracket, kita ada 1/3. Untuk 0 sampai 2, kita ada negative 1/6x tambah, sekejap, cikgu padam. Cikgu ubah sikit soalannya. Kita pakai 1/6
4 minus X. 2 sampai 4, 0 otherwise. Okay, ini soalan dia. So soalan pertama adalah mencari kumulatif. Soalan kedua sketch. Soalan ketiga cari F lebih besar daripada 1. Okay, so cikgu rasa sempat buat untuk kumulatif je ni. Okay, cikgu cuba sediakan table dulu kat sini. So yang pertama ni soalan A, mencari kumulatif. Tarik atas ni adalah interval. Sebelah sini adalah capital F, X, negatif infinity sampai X, Fx dx. Okey, sebelum kita mulakan, kita tengok berapa interval akan ada. Boleh, kita ada 0 sampai 2, 2 sampai 4. So, sini satu interval, sini satu, sini satu, sini satu. Totalnya kita ada 4 interval, boleh? So 4 interval kena carilah. So yang pertama adalah x less than 0. Okay, x less than 0 kita tengok ada equal kan? So ada equal, x less than 0 je lah. Cara mudah, bila x less than 0, yang pertama tugas kita sangat mudah, jawapan dia kosong. Boleh kelas? Boleh tak? Boleh. Boleh, oleh atas sebab less than 0 dekat interval less than 0 tak ada function. So kod mana pun capital F dia adalah kosong. Okey, kita teruskan. Untuk 0 until 2. So kosong ikut dia punya kehendak tu. 0 until ni tak ada equal. So 0 until 2 dia akan start dengan fx. Dia akan tambah f0. Ikut nilai kat atas ni 0. F0. So kalau sini 3 lah, F3 lah. So tambahkan daripada 0 until, yang ni ikut ke sini pula. Until X. Which is kita ada kat sini, function kita adalah 1/3. Boleh. Function kita yang untuk 0 sampai 2 adalah 1/3. Kita pun kira. Okay. So F0 dah tahu tadi nilainya 0, so biar je. So yang nak dikira adalah 0 X 1/3 dx ni, which is kalau kita ikutkan dia akan dapat 1/3x 0 sampai x, dan jawapan dia kalau kita substitute masuk dia akan jadi 1/3 x sahaja. Boleh, ataupun nak tulis x/3 pun boleh, x/3. Boleh, kenapa? Bila masuk 0 dalam ni takkan bagi efek. Okey, so selesai untuk yang kes kedua. Kita tengok yang interval ketiga. Interval ketiga adalah 2 sampai 4. So sama juga F besar. Oleh sebab kat sini tadi start dengan 2. Sini akan jadi F besar 2. So 2 sampai X. Fx. So Fx kita ni dah tahu dah. Dia punya nilai adalah 1/6. 1/6 berapa tadi? 4 tolak X. Dx. Okay. So F2 mana nak cari? F2 akan tengok kat sini. So F2 kita akan masuk 2/3. Boleh masukkan nilai 2 masuk kat sini. 2/3 tambahkan dengan 1/6 dalam bracket kat sini kita ada 4x tolak x square over 2. 2 sampai x. Okay. So ni crucial part sikit lah sebab kena ada pengiraan yang sedikit panjang. Boleh sedikit panjang kat sini. So 2/3 cikgu biarkan kat situ. Tambahkan 1/6 dalam bracket kat sini. Masih ikut je 4x tolak x square over 2. Lepas tu settle yang sini kita tolakkan. Sini akan dapat 8 tolak. Masuk kat sini 2 kuasa 2, 4 bahagi 2 dapat 2. Okay, so dapat 2/3 tambah 1/6 dalam bracket kat sini.
kita ada 4x tolak x square over 2 minus 6. Okay, so sebenarnya kalau nak tinggalkan sampai sini pun boleh, tapi lebih elok lah kita simplifykan dia lah. So untuk kes ni kalau cikgu simplify, tak apa awak cubalah simplify nanti kita nak tengok dulu seterusnya apa jawapan dia untuk x lebih besar daripada 4. Okay, untuk x lebih besar daripada 4, apa kita buat adalah fx masukkan F4 sahaja. Boleh masukkan F4 sahaja. Kenapa F4? Dia sebenarnya F4 tambah kosong, tapi tak ada isu lah kat situ. Nak cari pun sia-sia je, buang masa. So kita masukkan 4 dalam kita punya satu function kat atas tu. So 4 darab 4. Okay, kelas nanti minta tolong cikgu kirakan 4 kuasa 2 bahagi 2 tolak 6. Okay, kat sini kita ada 16. Kat sini 16 bahagi 2, 8. Tolakkan dengan 6. So kat sini kita ada 2/3 tambah dalam ni 16 tolak 8 dapat 8, tolak 6 dapat 2. So 2/3 adalah 1/3. Which is jawapan dia 1. So andai katalah awak kira-kira yang last kali ni tak dapat 1, maksudnya dekat atas ni salah. Boleh dekat atas ni salah. So andai dapat 1 maksudnya betul lah, sebab syarat untuk kumulatif atas dia 1, atas dia kosong, bawah dia 1. Okay, cikgu tulis balik So integrate lah, curly bracket, kosong atas, 1 bawah. Kosong untuk x less than 0, 1 untuk x greater than 4. So kita ada x over 3 untuk 0 until 2. Dan kita ada apa tu tadi yang panjang tu? 2/3 tambah 1/6 for x minus x square over 2 minus 6 untuk 2 until 4. So yang ni kena tulis lah. Boleh, yang 4 ni kena tulis. Okay. Okay kelas. Nak habiskan ke soalan ni? Alang-alang. Ada kan? Kita habiskan Okay, so kita habiskan soalan dia minta kita sketch the graph of F dengan F, capital F dengan small f. So cikgu letak kat sini lah. Alang-alang kita habiskan. So senang cerita korang refer 2 example ni rasanya dah okay. Sekejap. Example. Apa cikgu buat ni? Okay, so kat sini kita cuba sketch dulu. F kita tadi, fx kita adalah 1/3 0 sampai 2. Lepas tu kita ada 1/6 4 minus x untuk 2 until 4. Lepas tu 0 otherwise. So graph dia should be bentuk 0 sampai 4 lah. 0, 0, 2, 4. Sorry, 4 should be jauh sikit lah. 4. Okay, 0 sampai 2 adalah 1/3. So 1/3. Cikgu letak sini 1/3. Ni f, small f So daripada sini bold. Lepas tu sampai sini. Dia bold juga. Bold ke open lah? Sekejap. Okay, open. So cikgu empty circlekan kat sini. Alright. So graf seterusnya adalah 2 sampai 4 dua-dua inklusif. So masukkan 2. So 4 tolak 2 dapat
dapat 2 darab 1/6 dapat 1/3. So nilai seterusnya adalah 1/3 dan sini kalau masuk 4 dia akan dapat kosong. So dia akan tarik terus ke sini. Boleh? Dia terus ke sini. So ni nilai X lah. Okay. So kita tengok untuk capital Fx pula. Ni adalah X. So balik pada dia punya range range dia sama. Less than 0. Lepas tu 0 until 2. Lepas tu 2 until 4. X lebih besar daripada 4. So sama jugalah 2 sampai 4. Okay, graf pertama dia adalah straight line. Straight line 1 X/3. So X/3 masuk kosong, dia akan dapat kosong. Boleh, yang pertama dapat kosong. Less than 0 adalah 0. Cikgu tukar colour. Less than 0. So graf dia macam ni. Lepas tu yang kedua, bila masukkan 2 dapat 2/3. So 2/3 cikgu letaklah sama dekat sini 2/3. So graf straight line. Okay, lepas tu satu lagi graf function dia adalah kuadratik 2 sampai 4. Kuadratik ni oleh sebab dia duduk tengah-tengah, dia tak nampak sangat tapi kita buat sikit macam ada curve lah. Boleh? Ada curve sampai 1. Sepatutnya ni, alamak dia dah naik dah. Lepas tu dia akan terus pergi 1. Boleh kelas? Ni ada curve. Curve kat sini. Boleh untuk kuadratik. Sebenarnya dia straight line je, dia boleh nampaknya kuadratik. Okey kelas, boleh sampai sini? Satu soalan lagi. Boleh cikgu. Satu soalan Boleh. lagi. Soalan C dia minta Px greater than 1. Ingat sebab kita punya function capital F tu less than, so cikgu tolakkan 1 tolak Px less than 1. Sama je lah sebab dia continuous. So 1 tolakkan dengan F1. So kita tengok. Sekejap. F1 duduk area sini. Boleh? 1 duduk area sini. Area somewhere dekat sini lah. So F1 kita balik rujuk kita punya capital F. F1 kita adalah area sini. Kita akan pakai yang ni. So function kita adalah 1/3 ataupun X/3 lah. Masukkan nilai 1. Kita akan dapat 1 tolak 1/3. Jawapan dia 2/3. Okey kelas. So sampai sini sahaja dulu kita punya kuliah. Kali ni bukan Syafiqah, kali ni Wilson. Wilson ada? Wilson ada? Wilson ada tak?